Sambung pengajian dari kitab Adab Mufrad karangan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, lebih kita kenal dengan nama Imam Bukhari. Tingkatan kedudukan beliau dalam ilmu hadis digelar sebagai tingkatan yang paling tinggi, iaitu panggilan Amirul Mukminina fil Hadis. Amirul Mukminin ini pangkat yang paling tinggi, paling tinggilah dalam ilmu hadis ini. Rahimahullah ta'ala, mudahan Allah tinggikan darajat beliau dalam syurga Firdausil A'la bersama para Nabi Siddiqin, Asyuhada dan As-Salihin, dan kita mengharapkan syafaatnya, syafaat para ulama, para awliya, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Jadi kadang bila saya mula mukaddimah macam tu, orang tanya apa untung kita doa bagi dia orang dapat syurga yang paling tinggi, padahal dia mungkin syurga tinggi dah kan. Kata untungnya sebenarnya memang patut kita doa sahabat Nabi dapat syurga paling tinggi, ulama wali Allah dapat syurga paling tinggi. Memang sangat dituntut, sebab hadis Nabi sebut man salla 'alal maghfur ghufir, siapa yang doa pada orang yang memang dah diampun dosa, kita doa ya Allah ampun dosa dia, padahal dia memang dah terampun, dia mati syahid contohnya. Sebenarnya untung tu bukan dia saja, untung tu balik pada kita, Allah yang ampun dosa kita. Jadi apa kita doa pada orang yang telah meninggal dunia, Allah akan bayar balik seumpama apa yang kita doa. Kita yang dapat, kita doa bagi dia syurga paling tinggi, insya-Allah itu yang dapat daripada Allah SWT. Dan satu pesanan salah seorang orang soleh daripada keturunan Rasulullah SAW, ketika saya pergi ziarah, dia pesan kat kami, setiap kali nak buat apa, nak mula apa, mulakan dengan baca Fatihah, hadiah pada Nabi SAW. Contoh kita sebut tadi lah, ila hadrat Sayyidina Muhammad, Fatihah. Kita hadiah pada Nabi, Fatihah. Contoh nak mula apa, baca Quran ke, nak mula masak pun boleh buat, supaya benda tu lagi berkat. Dengan bacaan tadi, benda tu lagi hebat, lagi berkat, lagi mulia. Begitu kita nak mula pengajian ilmu tadi, kita mula Fatihah, niat pada Nabi SAW. Okey, kita terus muka surat 69. Bab maulal qaumi min anfusihim, bab menyatakan hamba itu dari satu kaum adalah termasuk dari keluarga mereka. Dia sebenarnya berkaitan dengan tajuk sebelum. Tajuk sebelum dulu kita dah baca, jangan mengaku keturunan kalau bukan keturunan. Bangsa pun jangan mengaku kita bangsa. Contohlah kita sebut bangsa Arab sedangkan dia Melayu, tak boleh ya. Oh, saya orang Arab padahal dia keturunan Melayu, tak boleh kan, tak boleh benda tu. Tapi kalau mengaku family boleh. Ni tajuk yang kita nak baca hari ni, bab mengaku family. Saya family orang Arab contohlah kan. Mungkin dia kahwin dengan orang Arab, itu family boleh, tapi bukan keturunan. Keturunan jangan main-main kan. Itu nak ceritanya hadis panjang lah. Kita baca terjemahannya, hadis marfu' daripada Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah pesan pada Umar, engkau kumpullah bagiku akan kaummu. Sebab dia kaummu orang Quraisy. Suruh Umar ni pergi panggil orang Quraisy kumpul dekat rumah Nabi. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab mengumpulkan, panggillah orang Quraisy mai duduk. Maka tak kalah hadir mereka itu akan pintu rumah Nabi SAW. Sayyidina Umar masuk berkata, sungguhnya aku telah mengumpulkan bagimu Rasulullah akan kaummu. Maksud apa yang Nabi hajat nak suruh kumpul orang Quraisy, aku dah kumpul dah, dia orang dah ada tu ya Rasulullah. Maka telah mendengar hal ini, demikian kaum Ansar. Rupanya orang Ansar yang bukan Quraisy pun dengar, Rasulullah panggil orang Quraisy je ke kan? Jadi rasa macam cemburu tu ada. Lalu mereka berkata, takkanlah wahyu ni turun kat orang Quraisy je, kami tak boleh dengar ke? Ingat Rasulullah kumpul tu nak turun wahyu yang baru. Jadi orang rasa takkanlah wahyu ni turun untuk orang Quraisy tu je, kami tak boleh join ke? Maka keluar Nabi SAW, lalu berdiri baginda di antara mereka, lantas bersabda, adakah di kalangan kalian selain daripada kaum kalian, ada tak yang ni ramai-ramai ni yang lain daripada orang Quraisy? Itu maksud Nabi. Ada orang lain ke? Nabi tanya. Mereka jawab, ada, ya ada. Bersama kami ada halif kami. Halif ni orang yang ada perjanjian. Orang dulu kabilah-kabilah ni dia ada MOU dia.
kan, perjanjian suruh tolong menolong. Contohnya orang Quraisy dia ada perjanjian dengan orang bangsa lain, kabilah lain di sana supaya tak serang, tolong bantu kalau dia susah kena tolong. Ada perjanjian dia. Yang tu halif dia sebut. Yang ada halif. Iaitu orang yang berjanji untuk membantu dan menyokong, walaupun dia bukan bangsa sama, bangsa yang berlainan, tapi bila menyentuh dia ada kaitan macam family juga, kekeluargaan. Anak ada juga lain pada tu, anak saudara perempuan kami, kan, dan hamba kami yang bukan bangsa Quraisy. Nabi suruh kumpul orang Quraisy je. Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, pendokong kami adalah daripada golongan kami. Akhirnya Nabi iktiraf. Nabi kata tak apa, walaupun bangsanya lain, tapi dia halif. Halif tadi yang ada perjanjian, maksud dia pendokong kami. Dan anak saudara yang dia kahwin dengan orang Ansar, Quraisy kahwin dengan orang Ansar, dapat anak ke anak saudara ke, walaupun keturunan dia bukan Quraisy, tapi tak apa, Nabi kata tu family kami, satu family, satu keluarga. Walaupun keturunan berlainan, tapi dikira satu keluarga. Maksud di sini Nabi tadi suruh cari keturunan Quraisy je, tiba-tiba ada campur keturunan lain, Nabi sebut satu family. Jadi kita boleh mengaku saya family orang Arab, saya family orang Cina, orang India, bukan keturunan. Yang tu boleh. Lainlah keturunan betul. Jadi keturunan saya Melayu, tapi saya keluarga ni, keluarga saya ni, keluarga Cina, keluarga India, keluarga sebagainya. Sebab mungkin ada pertalian-talian tadi ni, kahwin ke, anak saudara belah tu belah ni, belah tu belah ni. Itu dikira family. Boleh mengaku keluarga, jangan mengaku keturunan. Keturunan tetap keturunan dia, bangsa dia. Sebab ada hadis Nabi yang lain, Nabi sebut siapa yang ada dua benda ni dah dikira kafir. Dua benda ni dah dikira kafir. Cuma kafir di situ para ulama hurai bukan kafir akidah. Kafir ada dua. Satu kafir akidah, yang masuk kafir akidah ni keluar Islam lah, kena syahadah semula masuk Islam. Yang kedua kafir adalah kufur nikmat, dosa besar lah. Kufur nikmat iaitu dosa besar. Jadi kafir yang Nabi sebut ada dua ni, dia kafir, iaitu kafirnya adalah kufur nikmat, dosa besar. Apa dia dua benda tu? Iaitu at-ta'nu fin nasab, dia menyalah keturunan. Maksudnya salah keturunan. Dia keturunan lain, dia mengaku dia keturunan lain. Dia Melayu je, hidung kemik Melayu je, tapi mengaku Arab. Tak boleh, itu dosa tu. Dia mengaku keturunan bangsa lain, tak boleh. Yang kedua, an-niyah 'alal mayyit, meratap atas kematian. Ada kematian, kenapa lah dia mati, kenapa lah tu lah dia tak naik motor tadi, tak accident, tak mati, hantuk kepala, tumbuk dinding, baling botol, baling kaca. Ini mengamuk macam ni berdosa besar. Tapi kalau menangis sedih sebab dia dah meninggal, sedih tak menghalang pahala dan tak mengundang dosa, tak dikira niyah tadi. Niyahah bahasa Arab lah, mengeratap. Sedih menangis tak apa, tapi mulut dia cakap tu, kenapa lah dia macam ni, itulah kalau dia tak pergi tak jadi accident, tak mati. Yang ni dosa besar. Mengamuk dengan tangan, dengan reaksi yang bukan-bukan, itu berdosa. Okey, kembali pada hadis tadi. Nabi kata, dan hamba-hamba kita adalah daripada golongan kita, walaupun dia bangsa lain, tapi dia hamba kita, family. Golongan kita ni maksudnya family kita. Dan kalian telah mendengar bahwasanya wali-wali aku adalah daripada kalian yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah wali Nabi SAW. Maka sekiranya kalian bertakwa, kalian adalah wali-wali aku. Wali Nabi, wali Allah lain. Wali Nabi, ya, memang orang yang saleh, orang yang dekat, jaga ketakwaan, walaupun dia tidak ada karamah. Kita ingat wali ni ada keramat, keramat kita sebut keramat wali, mungkin boleh terbang ke, boleh jalan ke, boleh tu boleh ni. Tak, sebenarnya karamah wali ni, benda yang kita nampak terbang tak terbang tu, benda tu bukan diingini oleh para wali, tak teringin pun. Dia tak teringin benda tu, malah kalau jadi kat dia, dia malu, dia rasa malu. Tapi kemuliaan para wali adalah mereka dapat istiqamah dengan satu-satu amalan. Ini dah kira ada wali dia, istiqamah, tak pernah tinggal. Hujan ribut macam mana, dia tetap sembahyang awal waktu, tetap pergi masjid. Contoh, hujan ribut ke macam mana, orang kutuk ke, orang puji ke, tetap kuliah dia datang, istiqamah. Ini orang soleh.
Orang soleh ni adalah kekasih. Wali di sini adalah orang yang ada talian dengan Nabi SAW, orang yang saleh, orang yang baik, yang dapat keistimewaan dia dalam perhatian Nabi. Mesti di akhirat nanti antara orang yang dapat syafaat Nabi SAW. Ya? Tak perlu nak tengok dia ni tak wali ni sebab dia tak boleh terbang pun, tak boleh jalan air pun. Tak. Wali tak ke semua macam tu kan? Bukan nak jadi wali nak minta macam tu, tak boleh. Cukup madai dia nak bersihkan hatinya, nak cinta Allah dan Rasul, maka Allah bagilah kemuliaan untuk keselamatan dia. Ada satu cerita masa pergi ziarah seorang, ceritalah, dia kata seorang wali Allah tu, ni cerita di Kelantan tahun bila saya tak ingat lah. Dia kata satu ketika orang nampak dia jalan atas air. Bila orang pergi tanya dia, kata bila aku jalan atas air, aku tak jalan atas air pun. Tadi ni sungai kau lintas di belah sana. Dia kata tak, aku kan jalan atas air, ada jambatan. Dia kata aku jalan atas kayu jambatan. Padahal jambatan tu pada orang tak nampak kan? Pada dia nampak jambatannya, dia bukan jalan atas air. Orang nampak, oh dia jalan atas air kan? Itu. Jadi bagi dia tak rasa dia hebat, dia wali kan? Jadi para wali sendiri pun kadang-kadang dia pun tak tahu dia wali. Dia pun tak tahu. Dia pun rasa dia buat sesuatu macam benda biasa, tapi orang nampak luar biasa kerana Allah nak jaga hati dia. Bukan mereka nak sangat tunjuk-tunjuk ni. Kalau main tunjuk, saya nak tunjuk saya terbang ni, ini bukan wali, itu wali syaitan kan? Okey, disebutkan tadi bahawasanya wali-wali aku adalah orang di kalangan kalian bertakwa. Maka sekiranya kalian bertakwa, kalian adalah wali-wali aku. Jika tidak, maka kalian adalah perhatilah. Kalian ambil perhatilah. Jangan pula datang manusia dengan amalan-amalan baik pada hari kiamat, sedang kalian datang dengan dosa-dosa kalian. Ini Nabi nasihat pada family, dan Nabi sebut macam keluarga aku ni. Jangan orang lain yang tak ada talian dengan aku, maksudnya tak duduk depan ni. Pada Nabi waktu tu, oh datang dengan amal-amal hebat, tapi kamu ni duduk depan aku, duduk tengok aku, duduk dekat dengan aku, tapi datang dengan dosa. Nabi wasiat. Lalu semua itu ditolak dari kalian, semua keistimewaan tadi. Kemudian Nabi SAW menyeru, lalu bersabda, wahai manusia, sambil baginda mengangkat tangan baginda dan meletakkan keduanya ke atas kepala-kepala kaum Quraisy yang berada depan Nabi. Wahai manusia, sungguhnya kaum Quraisy adalah pemegang amanah Nabi SAW. Barang siapa memberontak terhadap mereka orang Quraisy, lawan orang Quraisy, pemerintahan Quraisy, kata perawi hadis, aku menyangka Nabi sebut, apa jawapannya? Jawapannya, Allah akan melenyapkan, menelengkupkan wajahnya. Maksud tanda dihina, diadab. Nabi SAW berkata demikian sebanyak 3 kali. Sebagian ulama khilaf siapa orang Quraisy yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sebagian mengatakan terutama Khulafa Ar-Rashidin, 4 orang ataupun 5 orang. Kenapa kita sebut 4? Memang itu yang popular dalam sirah, tapi boleh kita sebut 5. Siapa dia 5 pula? Kan ada seorang khalifah selepas yang terakhir 4 sebenarnya, Sayyidina Ali kan. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sayyidina Ali. Ada seorang lagi selepas Ali syahid, anak dia Sayyidina Hasan. Kenapa dimasuk Hasan? Boleh, sebagian ulama kecil mengatakan Hasan pun dalam Khalifah Ar-Rashidin juga, 5, yang kelima. Sebab pulang pada hadis Nabi sebut khalifah selepas aku hanya 30 tahun. Khalifah selepas aku 30 tahun. Jadi orang hitung daripada Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah pada bulan Rabiul Awal, 12-13 Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Lebih kurang lah, ada kata 10, 8 dan sebagainya. Pertengahan Rabiul Awal. Itulah pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Daripada situ hitung Abu Bakar 2 tahun lebih, Umar 12 tahun, 10 tahun, Sayyidina Osman 12 tahun, Sayyidina Ali berapa tahun? 6 tahun ke? Hitung semua baru 29 tahun 4 bulan. Tak cukup 30. Ada 6 bulan kosong.
Setelah Sayyidina Ali dilantiknya Sayyidina Hasan tadi, di bai'ah Sayyidina Hasan jadi khalifah, maka dia pegang pemerintahan hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan. Bila dah penghujung akhir nak cukup 6 bulan Rabiul Awal tu, ada orang dia berada di Kufah, di Iraq, di Syam, di Syria tu, orang nak lantik khalifah satu lagi, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang nak lantik dia. Tak heran lah dengan Hasan ni, nak lantik Muawiyah pula. Jadi orang Kufah sokong Sayyidina Hasan, orang di Syria, di Syam nak naikkan Muawiyah. Jadi Sayyidina Hasan ni lembut hati. Dia kata tak boleh satu umat ada 2 khalifah. Maka dia kata kalau nak naik sangat, aku letak jawatan je lah, turun jawatan. Maka dia letak jawatan tepat Rabiul Awal 12-13 gitulah, tarikh yang sama Sayyidina Abu Bakar mula dilantik. Dia turun letak jawatan. Jadi jumlah termasuk dia cukup dengan harinya 30 tahun. Apa yang Nabi sebut lengkap. Nabi kata khalifah sampai aku 30 tahun. Selepas pada tu adalah kerajaan muluk. Muluk ni apa? Monarki, kan? Ini raja-raja ni lantik raja muda. Kan? Monarki, bukan khalifah. Sistem khalifah tak pernah lantik lepas aku. Abu Bakar tak pernah sebut lepas aku kena lantik Omar jadi raja muda. Omar tak pernah kata lepas aku Osman Osman tak pernah kata lepas aku Ali pun tak pernah sebut Sayyidina Hasan. Apa yang dilantik macam mana, meninggal dia terus mesyuarat. Di kalangan para sahabat yang ada, okey, lantik Omar pula, mesyuarat lantik Osman, mesyuarat lantik Ali, lantik Sayyidina Hasan. Itu sistem khalifah. Tapi setelah tu memang mula Muawiyah naik jadi khalifah, dia adalah khalifah Umawi yang pertama. Dinasti Umawi ni. Dia naik, dia dah lantik anak dia jadi pemangku dia ataupun timbalan dia, Yazid bin Muawiyah. Ada mula sistem tukar. Jadi orang kata khalifah ni boleh sebut 5 lah, termasuk Sayyidina Hasan, walaupun pendek masa pemerintahan dia. Jadi yang ni jangan, Nabi pesan jangan berontak, jangan duk lawan, jangan nak jatuhkan dia orang ni. Tapi berlaku pemberontakan yang pertama di zaman Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Umar orang tak berani nak merontak, nak lawan, nak suruh dia letak jawatan. Zaman Sayyidina Osman bermula daripada cincin Nabi. Tahu kisah cincin Nabi? Cincin Nabi SAW yang di Nabi selalu pakai cincin di jari kelingking. Kelingking ni? Ni kelingking sama ada kanan dan tukar kiri. Dan cincin Nabi ada ukiran Muhammad Rasul Allah. Jadi 3 perkataan, Muhammad Rasulullah. Muhammad level yang pertama bawah, Rasul atas sikit, Allah di atas sekali, dia naik ke atas. Jadi diukir tujuan Nabi buat cincin tu nak buat cop mahal. Sebab dibagi tahu Rasulullah kalau nak urusan dengan luar negara, pembesar-pembesar, dia orang tak terima surat kecuali dia cop. Maka Nabi suruh tulis pun macam tu. Dan Nabi larang jangan buat cincin macam tu, macam aku ni. Kan? Saya pernah tanya seorang ulama, itu ni sekarang orang duk jual ni Muhammad Rasulullah cincin kan, boleh ke? Dia kata taklah, itu yang Nabi larang tu supaya tak jadi cop tu dipalsukan. Cop sama kau ni pun Muhammad Rasulullah. Tapi sekarang ni kita tak guna untuk cop dah, untuk nak tabarruk dengan cincin seperti cincin Nabi boleh pakai, kan? Jadi mukjizat cincin Nabi ni kan cop, macam mana cop kan? Di benda getah cop tu tulisan terbalik. Bila cop baru jadi betul. Tapi cincin Nabi bila dibuat cop, di sini Muhammad tak terbalik, Muhammad Rasulullah, tulisan yang tak terbalik, di cop pun jadi tak terbalik. Biasa di sini kalau di benda tu betul, cop jadi terbalik, kan bacaannya. Itu mukjizat cincin Nabi. Jadi setelah Nabi wafat, cincin tersebut dipegang oleh isteri baginda Nabi, Hafsah. Sayyidina Hafsah anak Sayyidina Umar. Hafsah, itu akhirnya zaman Sayyidina Umar wafat, Hafsah masih ada. Sayyidina Osman minta nak tabarruk, nak ambil berkat cincin Nabi. Hafsah kena bagilah, dia khalifah, bagi cincin Nabi. Jadi Sayyidina Osman pakai. Satu ketika setelah beberapa tahun berlalu di awal pemerintahan dia, maka dia ambil wuduk di Telaga Aris, Bi'ru Aris, yang sekarang ni tempat locationnya ada di Masjid Quba. Tapi dah tak ada rata rapat dah. Dah jadi dataran dah sekarang ni. Dulu ada di situ. Sayyidina Osman ambil cincin, pelepuk, jatuh cincin Nabi dalam perigi. Jadi dia perintah semua suruh keringkan air, cari juga cincin Nabi.
keringkan perigi tersebut, cari cincin tak jumpa. Kata ulama, bermula tu sebagai petanda Sayyidina Osman akan menghadapi tentangan daripada musuh, pemberontak-pemberontak. Seperti mana Sayyidina berlaku juga dulu-dulu kisah Sayyidina Nabi Sulaiman, mulai dari cincin dia hilang, berlaku kacau bilau pemerintahan dia. Cincin Nabi hilang, berlaku kacau bilau dalam pemerintahan Sayyidina Osman. Berlakulah orang pemberontak sampailah dia terbunuh syahid oleh pemberontak. Jadi Sayyidina Ali pun berlakulah pemberontak Khawarij. Begitu juga zaman Sayyidina Hasan. Jadi Nabi pesan jangan nak berontak, jangan nak jatuhkan khalifah ni, khalifah Quraisy ni. Kata ulama, sepakat ulama yang Nabi maksudkan pemerintahan Quraisy adalah 4 atau 5 orang tu. Adapun setelah tu memang masih ada orang Quraisy, sebab Muawiyah pun orang Quraisy, anak dia Yazid pun keturunan Quraisy lagi, pun dia larang untuk dijatuhkan. Sehinggalah kita ada khalifah dah, takkan ada khalifah. Takkan ada. Sampai bila akan timbul satu je khalifah terakhir, iaitu Imam Mahdi. Itu dah khalifah yang terakhir. Bila kita menanti-nanti ni kan, dengan tanda-tanda yang ni dah nampak dah banyak tandanya, ya. Tapi masanya belum sampai. Kita pun tak tahu bila, tahun bila, tak boleh jangka. Ala kulli hal kita baca tanda cukup. Jadi kita balik pada hadis tadi, kesimpulannya tadi, tak boleh mengaku keturunan yang bukan keturunan, tapi boleh mengaku family. Saya keluarga Arab, saya keluarga Melayu dan sebagainya. Okey. Hadis seterusnya, man ala jariyatain aw wahidah, bab pada menyatakan orang yang menanggung 2 orang atau seorang anak perempuan. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ada baginya 3 orang anak perempuan dan dia bersabar terhadap mereka, memberi mereka pakaian daripada hartanya, maka mereka akan menjadi pendindingnya daripada api neraka. Anak tu jadi penghalang mak dia masuk neraka. Dengan syarat bila tadi 3 orang anak perempuan. Lepas tu didik sungguh, bagi pakaian, makanan yang secukupnya, selayaknya. Dalam hadis lain, bukan sekadar makan, minum, pakaian, tapi termasuk pendidikan agama yang selayaknya. Sampai besar-besar minta tahu semayang langsung, memang mak dia masuk neraka lah, kan? Dia kena bagi pendidikan agama juga. Dia bersabar, memang susah. Maksudnya di sini adalah si ibu, kita sebut ibu tunggal. Ibu tunggal, dia seorang nak kena jaga anak ni. Mungkin suami dah meninggal kan, ada seorang nak jaga, 3 orang ni anak nak kena jaga. Sabar dia, penat dia, susahnya nak cari duit, nak besarkan ini. Kesabaran dia, kepayahan dia, kesusahan dia berbaloi. Anak tu jadi benteng daripada api neraka. Walaupun dia tak sempat lah nak buat sunat tu, nak buat sunat ni, nak buat sunat tu, tak. Tapi asas semayang 5 waktu kena jagalah itu. Tak boleh tak semayang, anak jadi benteng, takkan jadi juga, kan? Maka mereka akan menjadi pendindingnya daripada api neraka. Tapi benda pendidikan agama tu juga sangat penting. Yang dalam pendidikan agama paling asas, dia bertauhidkan Allah SWT. Yang kedua, dari sudut amalannya, sembahyang asas, benda asas sembahyang, puasa, zakat. Bagilah kita cerita kena bayar zakat, zakat fitrah, kalau harta, zakat harta dan sebagainya. Haji, supaya dia tahu itu semua pendidikan. Jadi 3 orang Ustaz, kalau 2 orang macam mana? Kita baca hadis seterusnya. Daripada Syurahbil, dia telah berkata, aku telah mendengar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seorang Islam yang mempunyai 2 orang anak perempuan lalu dia menjaganya dengan baik, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dalam syurga. Maksudnya dia jaga 2 orang, jaga dengan tadilah pendidikan apa semuanya, itu menjadi sebab mak dia masuk syurga. Walaupun tadilah amalan tu tak dan buat, sedekah tak ada langsung, apa pun tak dan buat, tapi amalan tu dah besar lah, jaga anak tadi. Okey, dalam hadis ni sebut anak perempuan. Allah mak saya anak, katalah kita sebut saya anak lelaki je Ustaz, macam mana ni, tak ci ya, kan? Dah. Sebenarnya Nabi sebut tentang anak perempuan apa sebab? Nabi tak cerita anak lelaki, siapa ada anak lelaki 3 orang. Sebab Nabi nak muliakan, nak angkatkan anak perempuan ni. Dalam masyarakat Quraisy jahiliah dulu benci anak perempuan. Dapat anak perempuan, Allah Ta'ala sebut, wa idza busyira ahadun bil untha, kalau dia dapat anak perempuan, suami si bapa ni merah padam muka, malu. Dapat anak perempuan, isteri dia melahirkan anak perempuan, siap-siap dia maki isteri dia tu pasal lahir anak perempuan.
Yang tu yang kena salah. Kita tak salahkan dia. Isteri dia yang kena marah, kena pukul. Dan dia duk fikir tu, ya tara minal qaum, dia sembunyikan anak kelahiran dia, anak perempuan ni, duk fikir ni antara dua apa, sama ada nak humban dalam tanah, kambuh terus hidup-hidup, ataupun biar dia besar tapi menanggung malu, aib. Tu. Jadi orang dulu nampak anak perempuan ni hina, kotor, memalukan keluarga, menyusahkan keluarga. Nabi nak angkat anak perempuan bukan macam tu. Anak perempuan tak patut dilayan macam tu. Anak perempuan jaga masuk syurga, jaga jadi benteng neraka. Mulia anak perempuan. Sehingga Nabi diberi anak perempuan 3 orang pertama. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Itu baru anak lelaki. Akhirnya baru Fatimah. Kan? Nak sebutnya Nabi tak rasa malu. Sayyidina Khadijah mula dapat anak perempuan, dia rasa risau. Takut Nabi malu macam orang jahiliah lah. Kan? Tapi Nabi gembira, Nabi isytiharkan aku dapat anak perempuan, Nabi seronok gembira. Khadijah rasa lega. Takutlah Nabi buat perangai macam jahiliah dulu. Tidak, kan? Sebab hukum tak tahu lagi, kan? Jadi dapat kedua anak perempuan, Nabi gembira. Ketiga anak perempuan, Nabi gembira. Sejak tu orang Islam membanggakan. Mereka rasa bangga bila dapat anak perempuan. Nabi pula meninggikan darajat anak-anak perempuan ni. Jangan pandang hina. Dulunya, sehingga orang jahiliah ni, kalau orang perempuan haid, dalam hukum Quran sebut, nisa'ukum harthul lakum, ayat tersebut, kalau perempuan haid ni, mereka akan paksa isteri dia duduk di luar rumah, jangan duduk dalam satu rumah dengan dia. Tak boleh sentuh, sebab dia anggap jijik, kotor badan dia. Kan? Kotor sungguh, tak boleh duduk satu rumah, membawa sial dalam rumah tersebut. Kenapa? Mereka diberi pahaman Yahudi. Orang Yahudi menganggap macam tu, kotor perempuan ni. Sehingga kalau dia tak ada tempat ruang nak berlindung, suruh perempuan ni pergi duduk kandang unta tu, tempat dengan tai apa semua tu. Macam tu sekali. Datang Quran, Nabi panggil Aisyah duduk tidur kali. Aisyah kata aku sedang haid ni, dan Aisyah nak lari duduk penjuru rumah. Rasul kata tak, duduk. Kalau kamu duduk, aku sanggup tidur atas paha kau. Kan, ada hadis yang Nabi sebut demikian. Nabi tidur atas paha dia, paha Aisyah sedang haid. Dan disebutkan orang tanya tentang satu ketika Nabi minta sikat. Aisyah pun kata aku sedang haid. Nabi kata haid, darah haid tu tak ada kat tangan kau pun. Maksudnya taklah sampai tak boleh nak sentuh. Jadi mengangkat martabat perempuan. Islam, Rasulullah SAW mengangkat. Termasuk ini. Jadi kalau dapat anak lelaki macam mana? Tetap ganjarannya sama macam ni. Jaga anak lelaki, jaga sungguh pendidikan agama, insya-Allah jadi benteng neraka, jadi penyebab pada mak bapaknya masuk syurga. Sama. Cuma Nabi tak sebut orang lelaki sebab para sahabat ketika tu bab orang lelaki tak payah nak sebut dah, memang semua orang suka. Orang gembira dapat anak lelaki, tak payah nak promosi lagi dah anak lelaki. Nak promosi anak perempuan ni sebab jangan takut-takut, jangan rasa keji, hina dengan anak perempuan. Sebab tu Nabi promosi anak perempuan. Sesuai hadis Jabir bin Abdullah, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ada baginya 3 orang anak perempuan yang dia melindungi mereka, mencukupkan keperluan mereka dan menyayangi mereka, maka wajiblah baginya syurga. Mak bapak tu sama ada bapak tunggal atau mak tunggal, kan, memang dia akan jadi syurga. Dalam riwayat yang lain sebut, kan, sebut jugalah tentang hadis Nabi, kan, sebagai ilmu. Isteri yang selepas mungkin suami dia meninggal, dia tak kahwin lagi dah, dia sendiri menanggung anak ni, maka bukan takat dapat ganjaran ni syurga. Nabi kata dia dan aku dalam syurga nanti macam ni, hatain, dia dengan aku macam ni dalam syurga. Bukan nak suruh perempuan tu jangan kahwin, kan, tapi bila dia sanggup menanggung beban-beban susah payah nak besarkan anak dia seorang-seorang, suami dia tak ada, sanggup, tapi dapat bagi pendidikan agama dan sebagainya, kesabaran dan itu lebih ditinggikan darajatnya di sisi Allah Ta'ala dalam syurga. Sehingga Nabi beritahu aku dengan dia dalam syurga macam ni, maksud syurga yang paling hebat, yang dekat dengan Rasulullah SAW. Maka lalu telah berkata seorang lelaki, tadi sebut 3 orang. Seorang lelaki tanya, ya Rasulullah, sekiranya 2, kalau 2 anak perempuan, Nabi kata walaupun 2. Dalam riwayat lain disebut, ada seorang lelaki tu kata, kalau aku tanya, kalau seorang ya Rasulullah, pasti Nabi kata walau seorang. Tapi cuma tak ada orang tanya aja, kan? Berarti nak sebutnya Nabi nak tinggikan martabat kedudukan perempuan, jangan pandang hina seperti zaman jahiliah dulu.
Mulianya anak perempuan. Jadi kesimpulan bagi kita, dapat anak apapun rezeki daripada Allah Ta'ala. Yang kata Allah mahu anak perempuan lagi, laki lagi, tak ada langsung perempuan, apa ni? Jangan merungut, sebab itu adalah pemberian Allah, rezeki daripada Allah Ta'ala. Semuanya ada kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Hadisnya bab man ala thalatha akhwat. Jadi kata ulama, bukan sekadar 3 tadi anak, termasuk mungkin dia menanggung kakak-kakak. Satu family mak ayah dah tak ada, laki seorang nak menanggung adik kakak perempuan 3 orang, dia pun dapat fadilat yang sama. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah bagi seorang yang memiliki 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudara perempuan, atau campur, dia ada anak perempuan seorang, adik perempuan 2 orang, 3 lah tu, dapat fadilat yang sama. Kalau dia buat seperti yang disebut oleh Nabi tadi, jaga pendidikan dia, maruah dia orang, jaga semua makanan, pakaian, beban dia tanggung seorang ni, nak kena jaga 3 orang. Zaman dulu orang perempuan ni memang tak ada kerja lah, takkan boleh kerja, nak kerja apa kan? Semua harap rezeki dia daripada orang lelaki. Kita sekarang ialah banyak peluang-peluang orang perempuan bekerja dan sebagainya. Walau bagaimanapun tetap orang lelaki ada tanggungjawab, sebab perempuan yang di bawah tanggungan dia, walaupun kakak adik dia kan, katalah masih bujang tak kahwin, dia tetap sebagai wali kan? Si anak lelaki tadi sebagai wali, si abang lelaki, adik lelaki tu. Jadi tanggungan tu masih ada pada dia, dan dia kena jaga maruah-maruah anak yang perempuan ni. Walaupun bab makan dia orang boleh kerja sendiri, pejabat dapat semuanya, kerja hebat-hebat kan, okey, kita ringan dah orang lakinya dia sudut tu, tapi jaga maruah dia orang, nasihat, jangan kau berkawan ni macam ni, bawa naik berdua macam ni, kena pandai-pandai nasihat, kena jaga maruah dia orang, agama dia orang. Tu tanggungjawab. Orang perempuan pula jangan, kau adik je pandai-pandai nak nasihat aku. Jangan. Itu nasihat, tanggungjawab dia. Kena nasihat kakaknya, adiknya yang perempuan. Lalu dia memperlakukan mereka dengan baik. Dah ada anak 3 saudara perempuan tadi, buat muliakan mereka, jaga baik-baik sungguhlah. Melainkan itu jadi poin, jadi asbab dia masuk ke dalam syurga, si lelaki tadi ni. Masya-Allah. Sebenarnya bab fadl man ala binatahu al-mardudah, ini tanggungjawab lelaki belakang ni. Bab pada menyatakan keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Maksud ada perempuan dikembali pada dia, ni kan disebut nanti. Dari Musa bin Ali, daripada bapanya, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda itu, ia kepada Suraqah bin Ju'shum, salah seorang sahabat Nabi, Suraqah bin Ju'shum, maukah aku tunjukkan kepada engkau atas sebesar-besar sedekah, atau di antara sebesar-besar sedekah? Dia telah menjawab, bahkan, maksud naklah ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, anak perempuan engkau yang dipulangkan kepada engkau, tidak ada yang memberikannya nafkah selain engkau. Ni. Jadi dia ada anak perempuan dia kahwin, mungkin berlaku cerai. Jadi anak perempuan nak balik mana? Balik pada rumah mak ayah. Jadi menanggung rezeki bukan suami lagi dah, menanggung bapak pula. Dulu tak ada dah, suami dah tanggung, okeylah bapak relax sikit. Ni dah balik ke rumah. Itu Nabi kata sedekah yang paling besar. Kau jaga anak perempuan engkau yang dah cerai, balik semula, dikembalikan pada engkau, itu sedekah yang paling besar. Malah kata ulama, lebih baik daripada sedekah-sedekah keluarnya, walaupun ke masjid, walaupun ke mana, kalau itu keperluan si anak perempuan tadi ni. Jangan sedekah yang berlebihan, bagi kereta beli 3 biji ke dia, itu melampau lebih-lebih, itu tak dikira sedekah. Patut yang lebih tu kita tolak pergi ke mana, masjid ke, mak tafiz ke, orang miskin sana, sebab dah cukup kan. Ni kalau tak cukup, dia tak ada dah sumber lain, sumber daripada bapak, kita bagi dia cukup-cukup. Walaupun patut duit ni, pendapatan ni nak bagi kepada tahfiz sana, tapi kerana nak mencukupkan keperluan si anak, batal sana, utamakan yang sini, utamakan yang anak di bawah tanggungan dia. Ibda' biman ta'ul, kata Nabi, mulakanlah dalam bab sedekah ni orang yang di bawah tanggungan kita dulu. Keutamaan, ranking kita yang paling utama orang di bawah tanggungan kita. Sebagai suami ni, sebagai ketua rumah, isteri, anak, yang tu dulu. Kalau ada lebih, baru kita keluarnya kepada orang miskin sana, orang miskin sini, mungkin sampai ke Syria ke mana ke.
Mula daripada tanggungan kita dulu. Kalau yang tanggungan pun tak apa nak cukup, tapi kita belanja member, belanja sana tahfiz, masuk tabung masjid, semua tak terpakai, tak dikira pahala, kerana yang ni masih tak cukup keperluan mereka. Keperluan bukan kemewahan. Kalau dah cukup makan okey, cuma nak mewah sikit, nak pergi hotel 5 star tu, nak makan hotel langit tu, kan? Itu lain, tu lebih-lebih, kan? Jadi cukupkan keperluan dia orang dulu. Jadi Nabi kata, kau tanggunglah si anak engkau yang dipulangkan zaman tu. Sekarang ni walaupun walaupun berlaku perceraian, mungkin si isteri itu yang diceraikan boleh survive sendiri, tak perlu nak bertanggung, nak bergantung mak ayah, kan? Tak wajib pun dia bergantung dengan mak ayah. Kalau dia boleh survive sendiri, dia survive sendiri, kan? Dia ada gaji, dia ada pendapatan dan sebagainya. Ni zaman tu memang perempuan ni tak pergi mana, tak ada suami, balik pada mak ayah, kan? Tak ada mak ayah, siapa menanggung? Pak saudara, mak saudara yang menanggung dia, kan? Zaman tu. Tapi mak ayah tetap sebagai tanggungjawab, walaupun dia survive sendiri, dia ada makanan, dari sudut nasihat, kawalan agama dan sebagainya. Sebenarnya hadis yang ke-81 daripada Suraqah bin Ju'shum, hadis yang samalah, cuma riwayat yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, wahai Suraqah, seperti hadis di atas. Bawah lagi, daripada Miqdam bin Ma'di Karib, sungguhnya dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang yang engkau beri makan kepada dirimu, maka bagimu satu sedekah. Dapat pahala sedekah. Kita belanja setengah hari nak makan, kita beli makan untuk kita, sedekah. Itu dapat pahala sedekah. Kita beli untuk kita aja pun dapat pahala sedekah. Itu Islam, kan? Hebatnya. Buat amal, buat benda untuk kita, belanja untuk peribadi je pun dapat pahala sedekah. Cuma jangan berlebihan. Kalau berlebihan, contoh kita cukup dengan semungkuih nasi, kita beli 3 bungkus untuk kita seorang, itu jadi mubazir, itu tak dikira sedekah lah. Tapi yang mencukupkan pula, kita lapar, kita memang nak, kita beli makanan yang cukup keperluan kita, okey, dikira pahala sedekah. Maka bagimu satu sedekah, barang siapa yang kau beri makan kepada barang yang kau beri makan pada anakmu, itu juga pahala sedekah. Kita ingat sedekah ni pada orang miskin luar sana, orang kampung sana jauh, kan? Yang bukan talian keluarga, barulah pahala sedekah. Anak nak sedekah apa? Tak. Bagi makan pada diri sendiri pun pahala sedekah, bagi makan pada anak pun pahala sedekah. Barang yang engkau berikan makan pada isterimu, maka bagimu satu sedekah, kan? Dapat pahala sedekah. Dan barang yang engkau beri makan pembantumu, pekerja di bawah kita, kan, pun dikira pahala sedekah. Semuanya pahala sedekah. Cuma kalau benda tu dah cukup, jangan nak bagi semua kat dia orang tu, luar tak ada langsung. Itu je. Mesti ada juga peruntukan. Nabi kata kalau dah cukup, peruntukan yang luar pula, keluarga yang jauh sikit. Dah cukup, yang tak ada talian keluarga pula, yang miskin memerlukan. Dah cukup, itu pun dah bagi. Buatlah apa lagi, benda-benda kebajikan-kebajikan yang lebih luas. Jadi ini menunjukkan bahawa sedekah tu tak terhad kepada orang miskin yang luar daripada talian keluarga sahaja, tak. Walaupun mereka tak miskin, bab keluarga tak miskin pun, maksudnya dia tak miskin, dia boleh beli sini, tapi kita beli, isteri ada duit, dia boleh beli makan sendiri. Tapi kalau suami beli, itu tetap dapat pahala sedekah, kerana itu tanggungan dia, tanggungjawab dia. Jadi cik suami ni, kan, kita ada hadis yang nanti akan sebut nanti, Nabi anjurkan kalau kita balik-balik itu, lalu ke kedai ke apa ke, bawa lah buah tangan balik ke rumah. Ada hadis cerita Nabi, ada seorang sahabat Salman Al-Farisi, dia pergi nak jumpa dengan seorang sahabat, pergi rumah dia, isteri dia kata dia pergi kebun kurma lah. Jadi Salman pun pergi tapi Salman bawa bakul kosong yang selalu yang bawa kurma apa semuanya, kosong. Pergi jumpa dengan sahabat tu, bincang-bincang, dia pun minta sikit untuk bawa balik pada rumah dia. Kata para ulama, itu kalau kita di tempat makanan, orang rumah tu tak ada makan apa, tak keluar ke, kita bawa balik sikit, niat nak sedekah, dapat pahala sedekah. Kita dah melaksanakan tanggungjawab kita sebagai suami, dan kita dapat pahala sedekah pula, kan? Cik isteri kena balik pujuk suami, beli tau ni, tak beli makan ni, you kena beli makan, sebenarnya hadis yang terakhir kita, man kariha in tamanna mautal banat, jangan sampai kita mengangan-angankan kemusnahan anak-anak. Allah, anak banyak sangat, bila nak mati seorang, kan? Tak boleh, bila nak mati ni, bila nak mati kau ni, ringan sikit beban aku.
Jangan berangan macam tu. Terlintas dalam fikiran pun tak boleh. Berangan lah tu kan. Jangan. Daripada Osman bin Al-Harith Abi Ar-Rawwa daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang lelaki berada di sisinya. Sayyidina Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar Khattab, ulama waktu tu, waktu zaman dia jadi ulama. Ada seorang lelaki duduk sembang kat sana tepi dia, tapi dia dengar bualan orang tu. Lelaki itu mempunyai anak-anak perempuan ramai, kan? Dia rasa beban ni anak perempuan ramai, dan dia menginginkan akan kematian. Duk berangan, bila nak aku nak mati semua, susah nak jaga dia orang, biar mati semua lagi senang, dia kata. Duk sembang dengan kawan dia. Sayyidina Abdullah bin Umar dengar. Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar pergi dekat dia, marah dia. Kau cakap apa tadi? Dia kata macam ni, macam tu. Maka apakah engkau yang bagi rezeki pada dia orang? Kau rasa susah tu sebab dia orang? Adakah engkau yang bagi rezeki? Kita ingat, ialah saya kerja, saya bagi rezeki. Tuan-tuan, jangan ingat macam tu. Rezeki dia orang, walaupun kita yang beli, gaji kita yang dapat, tapi rezeki dia adalah Allah yang bagi. Kalau kita menganggap kita yang bagi rezeki tu, gaji kita, dia tak kerja, suri rumah, kan? Itu kita seolah sombong. Takabur tu dah ada. Sombong apa Ustaz? Betul lah, sombong. Sebenarnya rezeki tu Allah yang bagi. Terkadang gaji yang kita dapat, kita senang, kita ni, mungkin sebab dia duduk di rumah tu. Mungkin dia soleh, soleha, jaga solat. Ada satu ketika sahabat Nabi, dua beradik. Seorangnya dia ada kebun kurma, dia kerja sungguhlah, full time punya jaga kebun ni. Jaga sungguh, habis masa sampai tak dan nak pergi kuliah dengan Nabi. Yang seorang lagi pula rajin ikut bersama Nabi kuliah ke sana sini, kan? Sekali-sekala aja pergi tolong-tolong abang dia untuk jaga kurma tadi. Jadi si adik tadi, yang abang dia tadi yang rajin jaga kebun ni, pergi komplain ke Nabi. Ya Rasulullah, adik aku tu malas nak kerja kat kebun. Tengok, semua aku nak kena bahagikan pendapatan aku kepada dia. Kalau dia rajin macam aku, tak senang. Dia dapat, aku pun dapat, tak payah aku nak bagi-bagi yang aku punya. Nabi terus bangun, Nabi kata, tahu tak rezeki yang kamu dapat banyak ni kerana dia, kerana kebaikan dia, doa dia, amal ibadah dia, zikir dia, dia duduk bersama dengan aku dan sebagainya. Allah nak bagi rezeki yang engkau bagi pada dia tu, salur melalui engkau nak sampai pada dia. Kalau engkau sekat, potong tak bagi pada dia, Allah pun sekat. Engkau dah jadi sempit. Allah sempitkan untuk engkau. Jadi jangan kita anggap, isteri kat rumah tu sebab saya lah tu yang bagi, rezeki saya yang tanggung, kan? Saya yang dalam TikTok nak sebut, saya yang beli beras, jangan ada sombong macam tu. Semuanya Allah yang salurkan. Kerana kesalehan mereka jaga baik maruah sebagai isteri, sebagai kita, dia jaga maruah kita suami. Mungkin Allah bagi gaji besar kat kita, pendapatan gini, senang semuanya, kerana supaya kita salur ke sana. Sebab tu Nabi pesan pada Sayyidatina Asma, kakak pada Aisyah, dia kata, Nabi kata, la tuki fayuki Allahu alaiki, jangan kau sempitkan pemberian engkau pada orang yang di bawah tangan kau. Nasihat Allah juga akan sempit pemberian dia pada engkau. Maksudnya kau kedekut dengan orang, Allah pun kedekut dengan kau balik. Kau kata, takutnya nak bagi kang, kita kurang, nak sedekah kang, kita pendapatan kita jadi sikit, kita potonglah, tak nak bagi sana, tak nak pergi sana, tak nak pergi sana. Akhirnya makin kecut, makin sikit, bukan makin banyak. Sebab Allah yang potong. Kau potong sana, aku potong. Kan? Mungkin amount sama, tapi berkatnya lain. Kan? Amount sama banyak macam dulu juga, tapi tak dan nak buat tu, tak dan nak buat ni, tak sempat, tak cukup. Tu berkat dah hilang. Jadi nak berkatnya banyak, dengan amount yang sama, berkat bertambah, maka berkatlah kita ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Apa yang kita mampu, termasuk pada isteri, pada diri sendiri, belanja yang baik, belanja yang halal. Kalau kita belanja yang haram, tetap tak mendatangkan keberkatan, tetap dimurkai oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Itulah beberapa hadis yang kita baca tadi. Saya ulang balik tentang hadis tadi, kita tak boleh mengaku keturunan yang bukan keturunan kita, tapi kita boleh mengaku family. Mungkin orang baru masuk tadi, cerita tentang Nabi larang, maksudnya kesimpulannya, tak boleh kita orang Melayu, kita kata saya orang Arab, itu berdosa. Dan kalau memang kita nak sebut saya family Arab, mungkin kita kahwin orang Arab ke, anak kita, menantu kita orang Arab, saya family orang Arab, itu boleh mengaku family. Itu hadis yang pertama tadi. Dan sebenarnya hadis tentang siapa yang jaga anak perempuan 3 orang dah cukup jadi benteng daripada api neraka. Jaga sungguh pendidikan keperluan duniawi dia dan juga pendidikan agama.
Walau dua orang kata Nabi, kan? Jadi Nabi kata jadi benting daripada neraka, dan itu jadi sebab masuk ke dalam syurga. Dan bukan sekadar 3 orang anak, juga termasuk 3 saudara. Mungkin dia mak ayah tak ada, dialah abang tunggalnya, kan? Lain semua adik perempuan, dia menanggung. Dia juga dapat keistimewaan yang kita sebut tadi, menjadi penghalang daripada neraka dan juga dimudahkan dalam syurga. Dan tanggungjawab si bapa, sedekah yang paling besar, hadis satunya iaitu tentang Suraqah bin Ju'shum. Anak dia diceraikan oleh suami, balik ke rumah dia rasa beban. Maka Nabi kata, itu sedekah kamu yang paling besar. Jaga balik, bagi cukupkan makanan, tanggungjawab untuk anak yang telah diceraikan. Dan juga hadis tadi, jangan kita berangan atas kematian anak. Menyusah betul lah anak ramai ni, bila anak mati itu berdosa besar. Dan rezeki kepada mereka, walaupun daripada nampak daripada poket kita, sebenarnya pipe-nya, saluran pipe-nya lalu kat kita untuk dia. Kalau kita potong situ, pipe kita pun sempit juga, dapat sikit juga. Jadi begitulah nasihat-nasihat dalam hadis adab mufrad. Adab kita ketika kita menerima apa je daripada Allah SWT, anak perempuan ke anak lelaki ke, tetap kita happy, gembira, dan itu semua sumber rezeki daripada Allah Ta'ala dan juga amanah daripada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'ana wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barikana fi. Allah barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.